cantik manis si gadis jelita, terpandang hatinya si jejaka tampan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lafaz bismillah saya mulakan. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat yang dihormati Dr. Nursalliza binti Muhammad Suhaimi dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Nurul Syafani binti Sarifuddin, akan menyampaikan ucapan yang bertajuk Masalah Disiplin Pelajar Semasa Pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini memberikan impak yang besar kepada pelbagai bidang, iaitu bidang pendidikan sama ada peringkat rendah, menengah maupun pengajian tinggi, tidak terlepas juga daripada kesannya. Berikutan itu, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dikendalikan secara maya melalui sistem e-pembelajaran. Pelajar haruslah lebih berdisiplin dan bersedia untuk belajar secara mandiri dan juga perlu lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya isu masalah disiplin pelajar semasa pandemik ini. Faktor yang pertama ialah faktor ibu bapa. Pelajar yang mempunyai latar belakang keluarga yang bertarafkan sosioekonomi yang sederhana kerana ibu bapa mereka hanyalah bekerja sebagai buruh kasar, manakala ibu mereka hanyalah seorang suri rumah. Dengan pendapatan yang agak sederhana itu, di samping bilangan adik-beradik yang ramai, ibu bapa kurang memberikan penekanan terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Disebabkan faktor ibu bapa tidak mampu untuk membelikan peralatan sekolah, lebih-lebih lagi peralatan itu agak mahal. Tambahan pula, pelajar tidak dibenarkan untuk datang ke sekolah akibat masalah pandemik ini. Perkara itu menyebabkan pelajar sukar untuk melakukan tugasan yang diberikan dan tidak menghantar tugasan tersebut. Walaupun kewangan menjadi agenda utama pada masa kini, tetapi ibu bapa haruslah memikirkan kehidupan harian anak-anak dan memberikan perhatian yang lebih agar pelajar tidak terlibat dalam masalah disiplin seperti tidak menghadiri kelas. Akhir sekali, walaupun hanya tidak menghadiri kelas, lama-kelamaan perkara ini akan menjadi kebiasaan pelajar untuk tidak masuk ke kelas kerana masalah disiplin ini akan menjadi lebih serius. Sidang hadirin sekalian, faktor yang kedua ialah faktor rakan sebaya. Faktor rakan sebaya ini amatlah mempengaruhi masalah disiplin dalam kalangan pelajar-pelajar. Pelajar tersebut beranggapan jika mereka tidak mengikuti perlakuan rakannya itu, pelajar tersebut bimbang tidak akan mendapat kawan yang ramai. Jadi, dengan cara menganggotai sesuatu kumpulan itu merupakan jalan utama untuk mencapai objektif pelajar tersebut. Tambahan pula, pusat institusi pun telah ditutup dan akan menyebabkan pelajar-pelajar ini melepaskan tanggungjawab mereka sebagai pelajar akibat ajakan kawan-kawan mereka untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah. Pergaulan tanpa kawalan ini amatlah berbahaya kerana boleh menyebabkan seseorang pelajar melakukan perkara-perkara yang negatif. Lemahnya pendirian seorang pelajar yang bermasalah ini akan menyebabkan mereka akan lebih mudah terpengaruh. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya yang sesuai akan dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam pembelajaran. Sehubungan dengan itu, masalah disiplin pelajar akan dapat dibendung. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, faktor yang ketiga ialah faktor sikap pelajar itu sendiri. Pelajar yang kurang berdisiplin adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai tanggapan negatif terhadap sekolah dan pembelajaran. Hal ini kerana pelajar tersebut tidak mempunyai motivasi dalam diri dan menganggap belajar itu adalah tidak penting dan mereka lebih rela untuk tidur daripada menghadiri kelas ataupun keluar meripap. Punca berlakunya masalah disiplin pelajar ini adalah disebabkan mereka ingin mencuba sesuatu perkara yang baru tanpa memikirkan kesan baik ataupun buruknya. Jika ini berterusan, ianya akan menjejaskan masa depan mereka untuk menjadi seorang yang berilmu pengetahuan serta berketerampilan. Sekiranya pelajar masih meneruskan sikap sedemikian, lambat laun ianya akan merugikan mereka dan akan menjejaskan masa depan mereka. Dalam hal ini, ibu bapa dan juga guru haruslah memainkan peranan yang penting untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya pendidikan semasa COVID-19 dalam menempuh cabaran hidup pada masa akan datang. Sebagai rumusan, jelaslah bahawa akhlak mulia mampu mengubah manusia dan akhlak yang buruk hanya membuat orang sekeliling menjauh daripada kita. Sebagai contoh, terdapat banyak media massa
yang memaparkan masalah disiplin pelajar semasa pandemik COVID-19 ini. Terutamanya, pelajar melontarkan beberapa kata-kata yang kesat di sosial media akibat mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang kerajaan buat mengenai penutupan institusi. Oleh itu, ibu bapa dan guru memainkan peranan yang penting bagi membina insan yang gemilang dan juga terbilang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.